اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 36. Sebelum kita sambung ayat 36, cuba kita tengok antara pengajaran daripada ayat-ayat yang lepas. Pengajaran daripada ayat lepas, kita tengok daripada ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami telah berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga dan makanlah daripada dalam syurga itu ragadan, apa saja yang menyeronokkan, yang melazatkan kamu, haitsu syi'tuma, di mana saja kamu nak makan dan bila saja kamu nak makan. Wala taqraba, dan jangan kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Antara pengajaran ayat 34 ialah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa, iaitu Allah menempatkan mereka berdua di dalam syurga. Jadi anugerah yang terbesar Allah kepada manusia ialah Allah memberi syurga. Jadi selagi mana manusia tidak dapat memasuki syurga, dia tidak mungkin akan dapat anugerah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikah kahwin adalah sunnah. Sunnah yang sejak lama bermula daripada Adam alaihi salam. Jadi Allah kahwinkan Adam dengan Hawa. Jadi sunnah itu bukan setakat sunnah yang lama, tapi dia juga adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kita melihat Adam berkahwin dengan Hawa. Hawa tu boleh dikatakan daripada anaknya, sebab Hawa lahir daripada Adam. Jadi bagaimana anak boleh berkahwin dengan bapaknya? Jawapannya ialah Allah berkuasa untuk menentukan ataupun menetapkan apa saja hukum yang dia kehendaki. Dan ketika itu tidak ada yang lain kecuali Adam dan Hawa sahaja. Sebagaimana Allah membenarkan anak Adam yang lelaki berkahwin dengan adik-beradiknya yang perempuan. Pengajaran di situ juga ialah dalam surga kita boleh makan apa-apa saja, bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, tanpa ada had masa, tanpa ada had tempat, bebas sepanjang masa. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 32, wa fakihatun katsirah, dalam syurga
buah-buahan ataupun makanan yang lazat, kathirah, yang banyak, la maqtu'ah, tidak pernah terputus, wala mamnu'ah, dan tidak pernah terhalang. Pengajaran juga daripada ayat ini ialah Allah melarang seseorang daripada sesuatu yang nafsu dia suka sebagai ujian. Allah melarang seseorang daripada sesuatu yang nafsunya suka sebagai ujian. Jadi pokok yang Allah larang Adam mendekatinya adalah pokok yang nafsu Adam suka. Kenapa Allah larang benda yang nafsu suka? Sebab sebagai ujian, kalau Allah melarang sesuatu benda yang kita tak suka, maka tidak ada faedah ujian tersebut. Jadi semua yang tak boleh ataupun semua yang haram adalah yang disukai oleh nafsu sebagai ujian. Pengajaran juga ialah untuk melarang sesuatu yang haram, maka hendaklah melarang daripada mendekatinya. Untuk melarang sesuatu yang haram, cara terbaik ialah melarang daripada mendekatinya. Dan juga pengajaran lain, melakukan satu maksiat kepada Allah adalah melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Melakukan satu maksiat kepada Allah adalah melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Kemudian ayat 30, itu 35 kan? Okey. Kalau cerita yang lepas Allah nak menguji Adam, satu, Allah suruh masuk syurga dan Allah suruh makan apa sahaja. Yang kedua, larang. Allah melarang makan satu buah daripada satu pokok untuk menguji Adam. Jadi ayat hari ini Allah menceritakan apa yang berlaku setelah Adam dilarang memakan buah daripada pokok tersebut. Apa yang cerita seterusnya. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa, lalu. Azalla daripada zalla. Zalla ni makna tergelincir. Kalau zalla makna tergelincir, tapi bahasa Arab bila tambah hamzah kat depan, makna dia lain. Makna dia ialah menggelincirkan. Contoh, kalau dakhala, apa makna dia? Masuk. Tapi kalau saya tambah ad kat depan, adkhala, makna lain. Kat bahasa Arab, setiap huruf yang bertambah maka akan menambahkan maknanya. Salam. Jadi kalau dakhala tanpa hamzah, makna dia masuk. Kalau ada khala, memasukkan. Boleh? Kalau dakhala Muhammadun al-masjid, Muhammad masuk masjid. Tapi kalau Muhammad ada khala waladahu al-masjid, Muhammad memasukkan anaknya ke masjid. Muhammad tak masuk. Okey. Jadi kalau zalla tergelincir. Kalau tambah hamzah kat depan, apa mana? Bukan, kalau zalla tergelincir. Menggelincirkan. Jadi syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa. Boleh faham? Apa maksud menggelincirkan? Syaitan menjadikan Adam dan Hawa menyimpang daripada mentaati Allah. Lalu dia, Iblis,
Dia terjemah apa dalam Quran terjemah? Ha? Oh. Menggelincirkan keduanya. Lalu telah menggelincirkan, bukan dia ni. Lalu telah menggelincirkan keduanya oleh syaitan. Kalau ayat sebelum ni Allah namakan iblis, kan? Perasan tak? Ayat ni Allah namakan syaitan. Adakah dua makhluk yang berbeza? Makhluk yang sama. Dan kalau iblis tu nama kepada ketua jin yang jahat. Adapun syaitan ni adalah sifat kepada, bukan iblis saja. Secara umum syaitan adalah sifat kepada semua makhluk yang jauh daripada rahmat Allah, sama ada manusia ataupun jin. Tapi syaitan dalam ayat ni maksud dia ialah iblis. Jadi syaitan telah menggelincirkan kedua-duanya, Adam dan Hawa. Tengok Allah guna perkataan huruf fa. Apa makna fa? Ada, kalau bahasa Arab ada satu lagi huruf summa. Summa. Apa makna summa? Kemudian. Wassalam. Jadi kalau summa ada masa, ada tempoh. Tapi kalau fa buat terus. Pengajarannya apa? Mana lepas Allah larang Adam jangan dekat pokok tu, syaitan ambil masa lama tak nak goda Adam? Tak. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Syaitan tak pernah membuang masa. Kita biasa tak buang masa. Jadi siapa lebih pandai menggunakan masa? Syaitan ke kita? Baguslah puji syaitan. Jadi syaitan tak buang masa. Terus dia menipu, menggoda Adam. Anha, darinya. Darinya ni apa maksud? Dari? Yelah, Ustaz. Darinya, iaitu dari syurga. Ini ayat ni dia sebut ringkas. Allah sebut detail bagaimana syaitan menipu Adam dan Hawa dalam surah Al-A'raf dan surah Taha. Okey. Nak tahu tak cara syaitan menipu atuk kita? Nak tahu? Strategi syaitan? Tak nak tahu? Nak tahu? Tapi Allah dah bagi tahu lama dah, 1400 tahun lepas dah dalam Quran. Siapa tahu strategi syaitan menipu manusia? Khususnya menipu Adam. Okey, strategi syaitan pada umumnya Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 39. Apa dia? Qala rabbi bima aghwaytani. Surah Al-Hijr ayat 39. Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi, kemudian wala aghwiyannahum ajma'in. Okey, ini strategi syaitan menipu manusia. Bila Allah melaknat iblis, apa kata iblis kepada Allah? Qala rabbi. Iblis berkata, rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, disebabkan engkau dia tuduh Tuhan sesatkan dia, padahal itu pilihan dia. Jadi siapa yang suka menyalahkan orang,
Sedangkan dia buat salah, sipunya adalah syaitan. Dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, syaitan kata aku akan balas dendam. Apa dia? La uzayyinanna. Pasti sesungguhnya aku akan apa uzayyin? Zayyana yuzayyinu. Aku akan menghiaskan lahum kepada manusia. Di mana? Fil ardi, di bumi. Jadi apa? Syaitan tak kata aku akan hiaskan apa. Faham? Aku akan hiaskan untuk manusia di bumi. Hiaskan apa? Syaitan tak sebut. Tapi kita boleh faham. Syaitan akan hiaskan apa? Maksiat kan? Ataupun amalan yang tak baik. Kenapa dia kata akan hiaskan? Strategi syaitan, dia akan hiaskan amalan maksiat. Kenapa dia akan hiaskan? Tak nampak. Ya? Sesatkan. Tak, nanti dulu. Belum sesatkan lagi. Sesat step yang kedua. Supaya nampak tak bersalah malah. Sebab amalan maksiat ni baik ke tak baik? Tak baik. Jadi fitrah manusia tak suka pada benda yang tak baik. Jadi syaitan nak supaya kita buat benda yang tak baik, dan supaya kita tak rasa benda tu tak baik, syaitan akan hiaskan, cantikkan amalan tak baik supaya nampak baik. Kalau dia nak suruh kita mengumpatkan, dia tak kata mengumpat je lah, tak. Dia akan hiaskan apa dia? Macam mana syaitan tipu kita untuk mengumpat? Siapa ada pengalaman? Siapa pernah mengumpat? Oh, hebat ni, warak semua tak mengumpat ni. Macam mana syaitan tipu kita sampai kita mengumpat? Daripada mula balik sampai 4 kali balik. Macam mana? Dia buat macam terasa indah. Yelah, macam mana? Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya nak cakap apa? Ni nak bagi tahu sikit kan. Bukan nak kutuk dia. Tapi ini betul-betul real pengalaman ya. Dia kata apa? Saya nak cerita ni bukan nak mengumpat, tapi kita ambil sama-sama ambil pengajaran. Kan, betul? Bila bunyi ambil pengajaran, nampak cantik tak? Cantik. Biasa kan? Biasa. Kadang-kadang kita lepas solat fardu kan, kita nak solat sunat ba'diyah. Syaitan tipu supaya kita jangan solat sunat ba'diyah. Dia tahu solat fardu kita dah tak khusyuk. Kalau kita tampur dengan solat sunat, mungkin okeylah sikit kan? Tapi dia tak nak. Biar solat fardu tak khusyuk dan jangan tampung dengan solat sunat. Apa dia? Dia buat apa? Siapa biasa lepas masa solat fardu dia nak solat sunat ba'diyah, tapi akhirnya tak solat. Siapa ada pengalaman tu? Apa dia? Malah tak nak buat lah. Segan takut orang kata macam bagusnya. Kadang-kadang kita ada orang kan, kita nak solat sunat, kita memang biasa solat. Syaitan hasut apa? Solat kat rumah lah, sebab depan orang nanti riak kan. Kan? Kita berbalik rumah, tengok-tengok. Isteri hidang nasi kan. Ataupun ada anak kan, ataupun ada cucu. Ataupun bunyi telefon, mesej masukkan. Tengok. Ni kena balas segera ni. Tunggu balas. Tengok-tengok lepas tu, terbatal wuduk. Kan? Biasa tak? Jawab je lah biasa. Biasalah. Biasa. dia dah biasa. Kadang-kadang kita nak beli barang kan, satu benda je. Bila pergi kedai, syaitan hasutkan. Lepas ni kamu tak payah keluar, belilah terus banyak sekali. Biasa kan? Kita pun beli banyak, lepas tu tengok-tengok, tak makan, akhirnya buruk, membazir. Biasa kan? Luar biasa? Tak, bukan luar biasa, dah jadi biasa sangat tu. Ini maksud uzayyin. Kita tak rasa bersalah. Kadang-kadang dosa besar kita rasa macam syaitan jadikan rasa, alah kecil je ni. Contoh kita membazirkan. Membazir dosa kecil. Tapi syaitan akan pastikan kita buat setiap hari.
Dia kaedah dia, dosa kecil kalau buat berterusan dia akan jadi dosa besar. Kan? Kadang-kadang dosa besar dia akan tipu kita juga. Apa dia? Alah, lepas ni bertaubatlah. Kan Tuhan Maha Pengampun. Kalau Tuhan kan ada sifat pengampun, kalau kita tak buat dosa, macam mana Tuhan nak gunakan sifat pengampun dia tu? Kan? Berapa ramai yang berdosa, lepas tu Allah terima taubat dia. Betul kan? Semua ada pengalaman atas. Ini strategi pertama. Aku akan hiaskan. Yang kedua, kadang-kadang kita nak bangun subuh awal kan, tapi syaitan nak supaya kita jangan bangun subuh awal ataupun jangan bangun tahajud. Syaitan tipu apa? Dia sibukkan kita di waktu malam dengan benda yang baik. Contoh baca Quran, kadang-kadang baca buku agama kan. Bagus tak baca buku agama? Tapi bila kita dah sampai lewat, akhirnya kita tak bangun tahajud. Okey. Yang kedua, wala ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. Jadi step pertama hias. Yang tak cantik nampak cantik. Yang kedua, sesatkan. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana syaitan tipu Adam. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 20. Allah kata apa? Fawaswasa kan? Syaitan. Ha? Fawaswasalahuma syaitanu Aha. liyubdiya lahuma liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma. Lagi? Min saw'a tihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Okey, satu lagi ayat lepas tu wa qasamahuma kan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Okey. Strategi syaitan menipu ataupun menggoda Adam ialah dengan cara waswasa. Dia apa makna waswas? Ada waswas dalam bahasa Arab makna lain, waswas dalam bahasa Melayu makna dia lain. Walaupun bahasa Melayu pun dia ambil daripada bahasa Arab. Kalau waswas dalam bahasa Melayu apa makna? Ialah macam ambil wuduk kan, berkali-kali angkat takbir berkali-kali kan. Tapi waswas di sini bukan itu maksud dia, iaitu membisikkan. Jadi cara syaitan ialah membisikkan lahumah kepada Adam dan Hawa. Jadi syaitan ni ditipu Adam ataupun ditipu Hawa ataupun tipu dua sekaligus. Dua kan. Jadi tak betul lah orang kata Hawa yang kena tipu. Lepas tu Hawa pula ajak Adam. Itu fitnah kepada Hawa. Okey, syaitan membisikkan kepada keduanya untuk apa? Liyubdiya. Supaya akhirnya apa? Yubdiya menzahirkan. Supaya syaitan dapat menzahirkan lahuma
kepada keduanya, Adam dan Hawa, mawuriya, apa yang ditutup, anhuma, daripada mereka berdua. Apa yang ditutup? Min sawatihima, dari sawah ni benda yang buruk, dan di sini ialah maksudnya aurat. Dia terjemah apa tu? Aurat. Tengok. Syaitan membisik kepada Adam dan Hawa supaya apa? Supaya syaitan dapat menzahirkan apa yang Adam dan Hawa sembunyikan daripada aurat. Sekarang syaitan nak Adam langgar perintah Allah, iaitu makan buah. Tapi sekarang antara target syaitan apa dia? Supaya Adam dan Hawa terbuka. Apa kaitannya? Kalau kita baca ayat selepas ni, memang lepas baik saja Adam makan, aurat dia terbuka. Bogel, dua-dua terbogel. Dan Allah kata lepas mereka terbogel tu, mereka terus ambil daun-daun daripada pokok di syurga, menutupi badan mereka. Tahu kan? Jadi apa kaitan langgar perintah Allah dengan terbuka aurat? Siapa yang buat dosa mengumpat, tiba-tiba baju dia tertanggal? Ada? Tak ada kan? Kenapa? Syaitan pun target ni. Syaitan kata apa? Syaitan membisikkan kepada Adam dan Hawa, antara targetnya ialah supaya syaitan dapat menzahirkan apa yang disembunyikan oleh Adam dan Hawa daripada auratnya. Siapa yang pernah ambil rasuah, tiba-tiba seluar dia tertanggal? Tak ada kan? Tak ada. Tengok syaitan. Dia, ahli tafsir mengatakan, pertama, bila Adam, sebaik saja Adam makan, pakaian dia tertanggal. Automatik tertanggal. Sebab apa? Sebab bila dia buat maksiat, itu adalah sebagai tanda hati dia telah tertanggal daripada takwa. Dia punca manusia buat dosa sebab tidak ada takwa. Yang menghalang manusia daripada buat dosa apa dah? Takwa. Bila dia buat dosa, takwa tak ada. Mana hati dia dah bogel daripada takwa. Maka simboliknya apa? Allah membogelkan pada zahirnya daripada aib. Boleh? Itu satu. Jadi bila kita buat dosa, maka Allah nak tunjuk sebenarnya kita telah mendedahkan keaiban kita. Satu. Yang kedua, pengajarannya Allah nak bagi tahu bila orang tu buat satu dosa, dia akan membawa kepada dosa yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dosa Adam pertama apa dah? Makan. Dosa yang membawa kepada dosa yang kedua, iaitu tertanggal. Sebab tu kata ulama, tanda amalan kita diterima. Antara tanda amalan kita diterima apa dia? Ialah apa bukti? Tanda amalan kita diterima ialah kita akan teringin nak buat amalan yang baru, yang lain. Mana amalan soleh akan melahirkan amalan soleh yang lain. Itu tanda amalan diterima. Dan sebaliknya, tanda amalan tak diterima, bila buat amal soleh, lepas tu dia buat maksiat, itu tanda amalan tak diterima. Dia berpuasa bulan Ramadan, dia solat tarawih, tapi satu Syawal dia buka aurat, itulah tanda puasa dia tak diterima. Boleh? Dan ayat selepas ni Allah bagi tahu, lepas aurat Adam terbuka, apa Adam buat? Terus dia cepat-cepat ambil kutip daun daripada syurga untuk tutup. Itu ada pengajaran tu. Apa pengajarannya? Apa dia? Manusia, kalau ada fitrah yang suci, bila dia buat dosa, dia akan rasa malu dan dia tak ambil masa lama untuk terus menutup keaibannya. Itu makna fitrah dia masih suci. Tapi kalau dia buat dosa, dia buka aurat dan tak malu, buka lagi besok, buka lagi minggu depan, itu makna fitrah dia dah terhakis. Dah hilang, dah malu, kan? Sebab tu Nabi kata, "Iza lam tastahi fasna ma syi'ta."
bila kamu dah tak ada rasa malu, buatlah apa saja. Boleh faham? Okey. Kemudian waqala syaitan berkata pada apa? Adam. Manahakuma rabbukuma, Tuhan kamu tidak menghalang kamu berdua an hadhihi syajarah, daripada pokok ni. Tuhan tak halang kamu daripada makan buah ni kecuali antakuna malakaini, kecuali sebab kalau kamu makan kamu akan jadi malaikat. Mana akan jadi makhluk yang mulia. Malaikat maksum kan? Tak buat dosa. Jadi sebenarnya Tuhan tak bagi kamu makan ni sebab kalau kamu makan kamu akan jadi malaikat. Sebab tu Tuhan tak bagi makan. Satu. Yang kedua, supaya antakuna minal khalidin. Kamu, Allah melarang ni supaya apa? Supaya kamu tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Kalau kamu makan, kamu kekal dalam surga. Kalau tak makan, tak kekal. Boleh? Jadi sekarang maksiat kan? Maksiat apa dia? Maksiat tu apa? Makan buah. Tapi syaitan hiaskan makan buah tu menjadi macam baik. Apa dia? Kekal. Kekal dalam surga salah ke? Tak salah. Duduk dalam nikmat Allah, tak salah. Kemudian syaitan guna lagi strategi dia, kata apa? Wa qasamahuma. Syaitan bersumpah dengan kedua-duanya. Maknanya salah satu strategi syaitan, dia bersumpah. Dia guna wallahi. Kenapa? Kita bila orang bercakap wallahi, biasanya kita akan mesti betul ni kan, takkan dia tipu kan, sampai dia bersumpah. Kemudian satu lagi syaitan kata apa? Inni lakuma, sesungguhnya aku ni bagi kamu adalah laminan nasihin, pasti daripada apa? Penasihat. Aku nak nasihat kamu ni. Jadi bunyi nasihat tu Adam pun, lagi pula Adam ada pengalaman tak ditipu oleh syaitan? Ada pengalaman? Tak ada. Jadi Adam fikir bila makhluk tu bersumpah dengan mana Allah, biasa cakap benar lah. Lepas tu dia kata pula dia adalah penasihat kan. Maka Adam percaya. Okey. Dan juga Allah sebut dalam surah Taha, cuba buka. Surah Taha ayat 120. Waswasa ilaihi syaitanu. Waswasa ilaihi syaitanu. Qala ya Adamu. Qala ya Adamu. Hal adulluka. Apa dah? Hal adulluka Ala syajaratin khuldi wa mulkin la yabla. Lagi lepas tu? Fa'akala minha fabadat lahuma. Fa'akala ke fa'akala? Panjang, la panjang. Fa'akala minha fabadat lahuma sawa'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dah kan? Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Okey, cuba terjemah. Sama juga fawaswasa ilaihi. Ilahi kan?
syaitan membisikkan kepadanya. Nya ni balik pada siapa? Adam dan Hawa ke Adam saja? Tak, ilaihi, hi. Adam. Seorang. Makna asasnya syaitan tipu siapa? Adam. Hawa tu hanya ikut je. Kan biasa isteri suka ikut suami. Kan? Isteri yang taat lah. Okey. Apa kata syaitan? Qala ya Adam, wahai Adam, tengok bahasa syaitan. Hal adulluka. Ya Allah. Kita pernah dengar tak bahasa Allah nak pujuk hamba dia yang beriman? Supaya kita ni berniaga dengan Allah. Dalam surah Saf kan, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum. Nak tak aku tunjuk pada kamu ala tijarah, kepada satu perniagaan. Jadi bahasa hal adulluka ni, hal adulluka ataupun hal adullukum. Ini bahasa apa ni? Masa nak supaya orang tu percaya, seronok, rindu nak. Macam saya kata pada Entah Basit, nak tak saya nak tunjuk pada awak satu kerja yang baik, kan? Contoh je. Beza tak saya kata, Basit, saya nak bagi tahu ni, dengan saya kata, nak tak saya nak tunjuk pada awak. Beza tak? Tengok bahasa Allah guna. Hal adullukum, nak tak aku tunjuk pada kamu ala tijarah, kepada satu perniagaan. Bahasa yang sama diguna oleh iblis kepada Adam. Faham? Apa dia kata? Hal adulluka, nak tak aku tunjuk pada kamu. Itu zina, menghiaskan. Adam, iblis tak? Iblis ni dia ketua syaitan kan, mesti pakar lah, pakar menipu kan. Dia tak kata Adam makan buah tu, tak. Kalau dia kata Adam makan buah, bodoh. Okey? Kemudian nak tak aku tunjuk pada kamu syajarah al-khuldi. Tengok. Pokok ni Allah larang kan? Tapi supaya ada ni tak nampak benda tu maksiat dan nampak benda tu baik, dia tambah satu perkataan. Apa perkataan? Khuldi. Apa makna khuldi? Pokok kekal. Sebenarnya pokok ni nama apa? Tak ada nama. Kalau kita belajar ayat sebelum ni, Allah kata wala taqrabah hadhihi syajarah, sahaja. Tak ada nama, tapi syaitan tambah nama. Kenapa syaitan tambah nama khuldi yang bermakna kekal? Ialah kenapa perkataan kekal tu? Kenapa? Kita kalau duduk dalam nikmat kan, banglo besar kan, kemudian kereta mewah. Lepas dah dapat nikmat lepas tu kita nak apa? Kekal. Seronoknya kalau boleh duduk di sini selama-lama kan? Betul kan? Syaitan masuk jarum tu. Kamu nak kekal kan? Inilah pokok kekal ni. Kan? Jadi nama pokok ni siapa yang bagi nama? Syaitan. Allah tak bagi nama. Lepas tu kalau tanya orang Melayu pokok apa, dia kata pokok khuldi. Tengok dia terikut dengan syaitan. Okey, satu lagi, wa mulkin la yabla. Dan nak tak aku tunjuk pada kamu satu lagi mulkin. Apa makna mulkin? Kerajaan la yabla, yang tidak kerajaan yang akan kekal. Tak ada pilihan raya, menang semua. Kan? Kalau kita tawarkan kepada ahli politik, nak tak aku bagi pada kamu satu kerajaan yang kamu akan menang semua-semua. Dia nak tak? Naklah, tak payah bergaduh kan. Tak payah curi kursi orang kan. Tak payah lompat-lompat kan. Penat je lompat. Saya lompat je. Okey. Lepas tu fa'akala, lalu siapa makan? Dua-dua makan. Bukan Hawa yang makan dulu, dua-dua makan. Kemudian lepas makan je fabadat. Badat ni mana? Zahir, nampak. Nampak apa ni? Lahuma, bagi keduanya, sawatahuma, aurat keduanya. Okey, tengok Allah guna perkataan fa kan? Makna bila Adam dan Hawa makan, bila aurat dia terbuka?
Terus. Apa pengajarannya? Dia makan buah tu dah satu musibah, satu dosa kan. Dia terbuka aurat, dosa kedua. Maknanya pengajarannya dalam tafsir ulama mengatakan bila kita buat satu dosa, dia akan terus rasa yang kedua iaitu rasa tak selesa. Dia automatik, dia tak tunggu besok ataupun minggu depan. Makna dia akan rasa benda yang tak baik dalam hatinya terus. Fabadat, maka terbukalah, ternampaklah bagi keduanya aurat keduanya. Dan apa Adam buat? Watafiqa ni dua-dua ada dahawah cepat-cepat. Yakhsifani memungut, mengutip alaihima ke atas keduanya, menutup ke atas kedua-dua badan mereka min warakil jannah. Warak ini daun. Kalau satu warakah. Kalau warak daun-daun surga. Dan Allah kata apa? Wa asa Adam Adam derhaka. Rabbahu, Tuhannya, faghawa, lalu dia kan. Okey. Saya ada dengar satu ceramah lah, satu video. Ustaz ni dia kata Adam sebenarnya tak derhaka pun. Adam tak buat maksiat. Bahkan dia kata salah bila kita kata Adam buat dosa, Adam buat maksiat. Salah. Kenapa? Sebab Nabi adalah maksum. Bila kita kata Adam buat dosa, buat maksiat, kita merendahkan kedudukan Adam. Kan? Ustaz ni ustaz popular jugalah. Okey, yang mana betul? Dia kata Adam tak buat maksiat. Allah kata wa asah. Yang mana betul? Asa ni maksiat lah. Maksiat daripada asa lah. Asa makna engkar. Kan? Jadi yang mana betul? Bila dia kata Adam tak buat maksiat, dia menafikan ayat ni. Satu. Yang kedua, Adam bertaubat tak? Dia baca apa? Rabbana zalamna. Wahai Tuhan kami telah. Kalau Adam tak buat maksiat, kenapa bertaubat? Kenapa mengaku dia telah menzalimi? Tak payahlah bertaubat. Betul tak? Okey. Kalau orang tanya, kan Nabi ni maksum. Macam mana Adam buat maksiat? Sedangkan semua Nabi adalah maksum. Macam mana nak jawab? Soalan SPM mana tak ada SPM ni. Dia kalau ada SPM boleh jawab semua ni sebab semua ambil SPM ni. Orang kata Nabi ni maksum kan. Jadi kalau maksum macam mana Adam buat dosa? Azhar. Ini dosa kecil ya? Apa dia? Sebagai pengajaran. Tapi tak menjawab soalan. Nabi maksum, kan? Setuju kan? Kenapa Adam buat maksiat? Maksum apa makna? Dipelihara daripada? Kenapa Adam buat maksiat? Dari dosa syirik, Ustaz. Allah pelihara para Nabi daripada dosa syirik sahaja. Dosa makan pokok Allah tak pelihara. Okey, antara jawapannya ialah Adam buat dosa ni sebelum dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi. Sebab tu lepas ni Allah kata bila Adam bertaubat fajtabahu rabbuhu, Allah pun pilih dia sebagai rasul, sebagai Nabi. Boleh? Jawapan tu ada dalil dan selamat. Okey. Ayat tadi fa'akalan, maknanya dia terus makan. Maksudnya dia bukan dia fikir dulu. Betul, dia pernah makan tak? Dia terus makan. Dia makan, dia percaya terus kepada syaitan. Maksudnya gitu. Entah tengah seronok dalam banglo mewah kan. Lepas tu orang bagi satu benda, kalau makan ni kekal. Entah fikir lagi ke? Ni Adam tu tak fikir. Kalau entah fikir, entah tak dapat datang lah. Satu. Yang kedua, kita belajar minggu lepas. Sebab apa Adam makan tu?
Siapa ingat minggu lepas? Tak? Fanasia. Dia terlupa. Dan itu juga salah satu jawapan kenapa Adam buat dosa. Sebab dia terlupa. Bila terlupa tak dikira sebagai dosa. Kita ada dosa yang kita sengaja dan ada dosa yang kita terlupa. Betul tak? Yang kita baca doa minta pada Allah tu. Jangan hukum kami sama ada kami tersilap ataupun kami terlupa, kan? Apa ayat tu? Rabbana la tu'akhizna in nasina. Sekiranya kami lupa Jadi kita ada dua dosa. Satu dosa terlupa, satu dosa sengaja. Antara dua dosa ni yang mana paling banyak kita buat? Dua-dua banyak. Zahirinya aurat tu maksudnya bila dia makan tu baru dia nampak. Zahir kata dia memang pakai pakaian. Tak, dia pakai pakaian. Dia pakai pakaian. Sebab tu tetangga tu. Cuma pakaian dalam surga masa tu apa dah? Daripada kain apa? Sutera ke semerendah? Tak, ada pendapat mengatakan daripada daun pokok di surga. Okey. Jadi pengajaran saya nak ingatkan kepada sesiapa yang masih tak menjaga auratnya. Sama ada dirinya sendiri ataupun isterinya ataupun anaknya, tolonglah bagi tahu pada isteri, anak ataupun ibu dia supaya tutup terus aurat. Bila dengar ayat ni tutup terus. Siapa yang belum tutup aurat, mana fitrah dia dah satu fitrah dia dah terhakis, kemudian dah hilang rasa malu. Tengok Adam tu terbuka terus tutup. Itu tanda fitrah Adam sangat bagus, sangat suci. Okey? Kemudian fa akhrajahuma. Lalu akhrajahuma. Dia mengeluarkan. Tengok ada hamzah. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Lalu dia mengeluarkan keduanya. Mimma dari apa yang kana adalah kedua-duanya, fihi dalamnya. Dalam apa ni? Tak, kalau di sini kalau syurga fiha, kan? Jannah muannas. Tapi dalam tafsir dia kata dalam nikmat. Kalau tengok ayat ni, siapa yang mengeluarkan Adam dan Hawa daripada nikmat syurga? Siapa yang mengeluarkan? Tak, kalau ikut ayat ni, syaitan. Syaitan ada kuasa tak nak keluarkan Adam dan Hawa daripada syurga? Tak ada. Tapi ayat ni seolah Allah sandarkan yang mengeluarkan tu adalah syaitan. Okey, tafsiran dia sebabnya. Tapi yang mengeluarkannya adalah Allah. Sebab musabab. Okey, syaitan berjaya mengeluarkan Adam dan Hawa daripada nikmat. Mana satu kejayaan besar bagi syaitan. Kenapa? Sebab syurga ni hidupnya penuh dengan nikmat. Tak ada penat, tak ada letih, tak payah bekerja. Cuba buka surah Taha. Ayat 118 ke? Ayat 118. Sebelum tu sikit. 117. Fakulna ya Adamu Fakulda ya Adamu Fakulda ya Adamu haza adumun laka Haza adumun laka Inna haza aduwwun laka wali zawjika fala yukhrijan nakuma minal jannati fatashqa. Lepas tu Inna laka
Allah Taju'a fiha. tajua fiha Wala ta'ra. wala ta'ra. Lagi? Satu lagi. Annaka la tazma'u fiha. Wa annaka la tazma'u tazma'u fiha. wala tadha. tadha. Okey, cuba terjemah. Allah kata, faqulna, lalu kami berkata, ya Adam, wahai Adam, inna haza, sesungguhnya ni, iaitu syaitan ni, aduwwul laka, musuh engkau dan musuh isteri kamu. Fala yakhrujannakuma, maka jangan biarkan syaitan tu mengeluarkan kamu berdua daripada syurga. Fatashqa, kalau mereka berjaya mengeluarkan kamu berdua daripada syurga, fatashqa. Apa makna? Kamu akan celaka. Apa makna celaka ni? Kalau kamu keluar dari syurga, kamu celaka. Ha? Apa dia? Takkanlah Adam jauh daripada rahmat Allah. Hilang? Mana tahu? Ha? Tengok ayat selepas tu. Allah kata apa? Innaka, kenapa bila keluar syurga kamu akan celaka? Celaka ni maksud apa? Kamu akan susahlah hidup. Sebab apa? Sebab innaka, sesungguhnya engkau, inna laka, sesungguhnya bagi engkau, alla taju', kamu tidak lapar, fiha, dalam syurga. Sebab kamu bila duduk dalam syurga, kamu tak akan pernah lapar. Sonok tak? Bila pergi ke dunia? Betul tak? Kalau kita bangun pagi tak makan kan sampai zuhur, boleh tahan? Sahur pun tak? Tak boleh. Lepas tu tunggu lagi sampai petang kan? Tunggu lagi sampai malam. Tak boleh, tak tahan lama. Itulah ada dunia. Tapi di syurga lapar tak? Tak. Kenyang tak? Ha? Kenyang ke tak? Oh, tak kenyang? Tak lapar, betul. Sebab kalau kenyang, tak ada nikmat dalam syurga. Bila kenyang, kena berhenti makan kan? Jadi dalam syurga, lapar pun tak. Okey, kalau tak lapar, makan buat apa? Kita makan sebab lapar. Dalam syurga tak lapar, makan buat apa? Makan untuk nikmat je. Sebab tu Allah kata, kalau syaitan berjaya mengeluarkan kamu, kamu akan tashqa. Apa lagi? Dalamnya wala ta'ra. Dalam syurga kamu tidak akan ta'ra, bertelanjang. Apa maksud dia? Kita penat tak kat dunia? Nak cari duit untuk beli baju kan? Lepas tu dah ada baju kena pakai. Lepas pakai kena basuh. Dah lama kena tukar baru. Betul tak? Kena gosok, kena iron. Lepas tu kedai Dobi pula tutup PKP kan? Tashqa tak? Tashqa. Lagi? Wa annaka, dan engkau dalam surga, la tazma'u, tidak dahaga. Kita cuba satu hari tak minum air, tak boleh. Dalam syurga tak dahaga, tapi banyak tak minuman? Oh, bergelas-gelas ke teko-teko, bersungai-sungai. Milik kita seorang, tapi tak dahaga. Dan wala tadha, dan tidak tadha ni waktu duha, panas. Kita kadang-kadang makan dah cukup, minum dah cukup, tapi bila keluar panas. Menderita tak? Kan? Jadi semua ni tidak ada dalam surga. Panas ke, telanjang ke, lapar ke, dahaga, semua tak ada. Sebab tu Allah kata, jangan biarkan syaitan keluarkan kamu daripada surga, lepas tu kamu akan susah hidup. Betul tak? Sebab itulah orang beriman, kalau boleh dia nak mati cepat ke, nak hidup lama kat dunia? Orang beriman nak mati cepat. Kalau dia beriman, kalau dia jamin masuk syurga kan, buat apa penat-penat kat dunia? Tengok kena datang kelas, lepas tu kelas pula penuh kan? Lepas tu lepas ni kena makan pula kan? Seronok, lepas makan kena buang pula. Lepas tu besok makan lagi, buang lagi kan? Kan penat kan? Kerja makan buang. Okey, wa qulna,
Dan kami berkata, ihbitu. Ihbitu makna turunlah oleh kamu. Habata dalam bahasa Arab makna turun. Bila turun mesti dari okey, kenapa Allah kata turun? Allah tak kata keluar. Kan? Ini lalu syaitan mengeluarkan kan? Tapi di sini bila Adam makan buah, Allah kata turun. Allah tak kata keluar. Pengajarannya apa? Syurga ke atas. Langit. Syurga ni atas pada langit ketujuh. Langit. Bila atas, ihbitu. Turunlah ba'dukum, sebahagian kamu, li ba'din, bagi sebahagian yang lain, Dalam musuh. aduun. Aduun apa? Musuh. Antara siapa ni? Sekarang Allah kata turunlah. Allah perintah pada siapa ni? Berapa orang? 2 orang. Dua orang. Kalau kita belajar bahasa Arab, ihbitu ni, waw alif ni menunjukkan apa? Jamak. Ramai. Jadi berapa orang? Siapa? Ramai. Lebih daripada 3. Siapa seekor lagi? Iblis. Kan? Sebab tu Allah kata keluar semua, turun semua, dan sebahagian kamu akan jadi musuh dengan sebahagian yang lain. Siapa ni? Adam dengan Hawa akan bermusuh dengan syaitan. Syaitan akan bermusuh dengan, itu peringkat awal. Lepas tu manusia pula bermusuh dengan manusia. Ambil masa lama tak manusia nak bermusuh dengan manusia? Ambil masa lama tak? Anak Adam. Kan? Bukalah. Kita mesti boleh alih tak? Saya nak pak pasal dah Kereta Mercedes alih. warna putih. Kereta Mercedes warna putih. Okey. Sekarang kita nampak syaitan bermusuh dengan manusia, manusia bermusuh dengan manusia. Sekarang kita nampak orang kafir bermusuh dengan orang Islam ke orang Islam bermusuh dengan orang Islam? Islam. Itu angkara siapa? Syaitan. Angkara siapa? Syaitan. Tengok menyalahkan syaitan. Angkara manusia. Betul lah, bila kita bertaubat kena baca apa? Rabbana. Jangan baca Rabbana syaitan zalamana. Jangan. Tak. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Syaitan ada kuasa tak untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita bergaduh? Tak ada. Syaitan bisik-bisik je. Tapi akhirnya kita sendiri yang menjadikan kita bermusuh sesama sendiri. Okey. Walakum, selepas Allah kata semua turun kat dunia, Allah beritahu dan walakum, dan bagi kamu fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat menetap. Di sini ada pengajaran. Allah kata keluar daripada syurga, turun ke bumi. Kemudian Allah kata bagi kamu di bumi tempat. Makna apa tu? Jadi tempat tinggal manusia di bumi je. Siapa yang mendakwa dia tinggal di langit, dia penipu. Kan? Apatah lagi dia kata dia ada kerajaan di langit, kan? Lagi tak betul. Bercanggah dengan ayat ni. Ada kerajaan di langit. Tak ada kan, pengasas dia dah mati dah. Okey, kemudian berapa lama duduk kat dunia? Wa mata'un. Mata'un apa? Keseronokan. Duduk kat dunia seronokkan. Kalau ikut nafsu lah. Tapi seronok sampai bila? Ilahin. Sehingga
sehingga waktu tertentu. Subhanallah. Allah kata, keluar daripada syurga, turun ke dunia, dan tempat tinggal kamu di bumi. Tapi bukan kamu akan hidup selama-lamanya, tak. Sampai hin. Pengajarannya apa? Pengajarannya jangan seronok mati-matian. Sebab ada hin. Boleh faham? Ramai tak manusia yang bila duduk kat dunia macam tak nak mati? Ramai tak? Ramai. Kadang-kadang dia buat rumah lah, dia simpan harta, kumpul harta macam tak nak mati. Jadi ayat ni mengatakan, seronoklah kamu, tapi bukan untuk selama-lama. Ilahin. Kita kalau Nabi kata apa? Tidaklah aku kecuali seumpama orang yang musafir. Kemudian ada pokok. Bila ada pokok, aku berhenti sekejap berteduh. Untuk apa? Untuk berehat. Bukan menetap kat situ. Sebab aku dalam perjalanan. Cuma pokok tu hanya sebagai tempat berteduh sekejap je. Jadi pokok tu adalah dunia. Jadi jangan jadikan dunia tu sebagai destinasi kita terakhir. Tak. Dia umpama pokok, duduk sekejap je. Betul tak kalau kita tengok secara umum, ramai orang habiskan masa, kumpul harta macam dia nak hidup sekian lama. Tapi bila dia buat ibadat, simple je, ringkas je. Macam akhirat tu sekejap bila nak duduk. Okey. Fatalaqa, lalu talaqa pada kita pernah dengar perkataan talaqi, dia jadi bahasa Melayu kan? Apa makna talaqi? Menerima. Kita belajar secara berdepan dengan guru. Jadi di sini makna dia menerima. Lalu menerima Adam. Lalu Adam menerima mir rabbihi, dari rabbihi, Tuhannya. Tuhannya kalimat. Apa dia kalimat? Kalimat. Jadi jamak kalau satu kalimatun. Kalau jamak kalimat. Makna banyak perkataan dah. Apa maksud ni? Lepas peristiwa ni Adam dah dikeluarkan daripada syurga, turun ke bumi. Lepas tu Adam menerima daripada Tuhannya beberapa perkataan. Perkataan apa? Rabbana zalamna anfusana. Makna perkataan untuk dia bertaubat. Dalam surah apa tu? Bukan. Tak ada dalam Baqarah. Ali Imran, bukan. Ada 112 ayat lagi. 112 surah. Al-A'raf. Yang tadi kita baca Al-A'raf kan, ayat 23. Cuba tengok. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey. Cuba terjemah. Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Siapa kami ni? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau seorang Nabi pun mengaku buat salah, zalim pada diri sendiri, maka orang macam kita lagi kena mengaku. Kemudian dia kata apa? Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami. Yang kedua, wa tarhamna, dan engkau tidak lanakunanna minal khasirin, habislah kami. Dalam doa ni ada tak ada minta ampun?
Macam kita minta apa? Astaghfirullah kan? Wa atubu ilaih. Ada tak? Mana? Ada. Ha? Ada ke tak ada? Ada. Ha? Tak, bila kita bertaubat, kita kata astaghfirullah kan? Aku minta ampun. Wa atubu ilaih, aku bertaubat. Tapi dalam doa Nabi Adam ni ada tak dia sebut secara jelas dia minta ampun pada Allah? Tak ada. Tapi doa ni minta ampun tak? Kat mana tu? Perkataan mana yang menunjukkan Adam minta ampun? Ha? Kalau tidak tu. Kami menzalimi? Jadi bila dia mengaku dia menzalimi diri sendiri, sebenar maknanya apa? Dia nak bagi Tuhan, aku dah zalim, ampunlah dosaku. Walaupun tak sebut. Bahkan itu yang lagi baik daripada kita astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita tak rasa pun kita buat dosa. Dah jadi satu biasa kan astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita tak perasan dosa apa kita buat. Sama juga doa Nabi Yunus kan. Doa Nabi Yunus ada tak ayat aku minta ampun kepada Allah? Tak ada. Yang ada apa dia? Yang ada ialah pengakuan. Inni kuntu samalah zalamna anfusana. Dan begitu juga Nabi bila Abu Bakar minta kepada Nabi, ajarlah padanya satu doa untuk dia baca dalam solat. Apa doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar? Doa apa? Ha? Ha? Zulman kasih Pak. Zulman kasih kan? Allahumma inni tengok Abu Bakar kan Nabi ajar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Bila Abu Bakar minta doa, Abu Bakar tak sebut doa nak minta ampun ke, doa apa ke, Abu Bakar tak sebut. Tapi Nabi bagi doa minta ampun. Walaupun kepada siapa ni? Abu Bakar. Abu Bakar banyak dosa tak? Tak. Kemudian yang kedua Nabi ajar supaya Abu Bakar mengaku. Allahumma inni ya Allah, inni zalamtu. Aku telah menzalimi nafsi diriku, bukan takat zalim, tapi zulman katsira. Kezaliman yang banyak. Abu Bakar banyak tak buat dosa? Tak banyak kan? Kita banyak tak buat dosa? Tapi biasa tak kita mengaku depan Tuhan, ya Allah aku banyak buat dosa ni? Biasa tak? Ke astagfirullah, astagfirullah je. Jadi pengajarannya apa dia? Kalau orang macam Abu Bakar pun Nabi suruh mengakulah depan Allah. Sebab hebat macam mana kamu pun kamu tak tahu, mungkin ada dosa kecil kan, mungkin solat tak khusyuk, itu pun dosa. Baca Quran tak faham, itu pun dosa. Tidak hormat Allah, tidak merasa kebesaran Al-Quran kan. Jadi baca doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Bila dibaca ni? Bila? Sebelum bagi salam. Masa tahiyat akhir sebelum bagi salam. Okey, kita tengok sikit doa Nabi Adam. Kelebihan doa Nabi doa Nabi Adam. Kelebihannya apa? Pertama, dia tawassul dengan rububiyah. Rabbana. Ini salah satu cara doa terbaik, iaitu kita tawassul dengan sifat Allah rububiyah. Apa makna rububiyah? Allah pencipta, Allah pemilik, Allah apa? Maknanya kita nak minta apa, sebutlah Rabb. Sebab apa yang kita minta tu Allah mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, kelebihan kedua doa ni apa dia? Tawassul dengan sebut kelemahan kita. Aku sekian, aku solat tak khusyuk, aku solat lambat kan. Sebut kelemahan kita. Kemudian yang ketiga, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak ampunkan dosa kami. Makna apa tu? Iaitu kita tawassul dengan kita serah pada Allah. Aku serah pada engkau je. Kalau engkau tak ampunkan aku, memang habislah aku. Memang tak ada siapa boleh selamatkan aku. Yang keempat,
kita mengaku depan Allah, kita akan menjadi orang yang paling rugi kalau Allah tak ampun dan tak rahmati kami. Boleh? 4 unsur dalam doa Nabi Adam yang sangat penting. Sebab itulah lepas Nabi Adam baca doa ni, Allah makbul terus tak? Doa, Allah terima terus tak taubatnya? Okey. Lepas tu Allah kata apa? Beberapa kalimat. Fatabah. Ini tanda Allah terima taubat Adam. Fa mana apa? Terus. Tabah, lalu terus. Dia, iaitu Allah, terima taubat. Ya, taubat Adam. Kenapa Allah terus terima? Sebab innahu, sesungguhnya At-Tawwab, dia Maha penerima taubat. Tawab ni dia panggil sirah mubalaghah. Dalam bahasa Arab, sirah mubalaghah ni mana? Yang paling banyak mengampunkan. Kenapa Allah ada sifat tawab yang bermakna paling banyak mengampun? Kenapa? Kalau Allah tidak ada sifat tawab, apa jadi? Sebab yang buat dosa ramai tak? Ramai. Boleh kata semua. Satu. Yang kedua, setiap orang pula banyak tak dosa. Jadi kalau Allah tidak ada sifat tawab, katalah Allah ni ampunkan dosa kita sekali seminggu je, apa jadi? Habis. Banyak lagi dosa. Tak, bukan banyak dosa. Ramai akan mati dalam dosa. Dosa. Sebab itulah kita kadang-kadang ustaz-ustaz ni di bulan Ramadan dia akan baca satu hadis. Awal Ramadan adalah apa? Awal Ramadan. Dia Ramadan bagi 3 kan? 10 awal, 10 setengah, 10 akhir kan? Awal 10 ni dia panggil apa? Rahmat. Rahmat. Yang 10 tengah? Keampunan. 10 akhir? Atqu minan nar, kan? Jadi 10 awal Ramadan Allah turunkan rahmatnya. 10 tengah Allah ampunkan dosa. 10 akhir? Okey. Kalau orang tu mati di 2 Ramadan macam mana? Dapat tak keampunan? Dapat ke tak? Tak dapat. Tak, kalau ikut hadis ni tak dapat lah. Sebab keampunan 10 tengah. Sebab itulah hadis ni hadis dhaif. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Bercanggah dengan sifat Allah At-Tawwab. Allah sangat mengampunkan hambanya bila? Bila-bila masa, di mana-mana saja, walaupun sebelum Ramadan. Bahkan ada satu hadis, hadis kursi Allah kata, kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, aku datang sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku sehasta, aku datang sedepa. Kalau hambaku datang berjalan kepadaku, aku itu 10 awal Ramadan ke tengah. Subhanallah. Bila-bila masa. Okey, sesungguhnya dia maha Penyayang. Penyayang. Maha penerima taubat. Ada huwa? Siapa tulis ni? Terima kasih pada yang menulis. Sesungguhnya dia maha penerima. Yang kedua, Ar-Rahim. Lagi maha penyayang. Okey, kita biasa jumpa dalam Quran. Bila sebut Tawwab, ada Ar-Rahim. Sama juga kalau sebut Al-Ghafur, selepas dia apa rahsia dikembarkan antara pengampun dengan penyayang ataupun penerima taubat dengan penyayang? Apa rahsia dia? Dua sifat ni selalu bersama. Yalah, Ar-Rahim daripada Ar-Rahman lah.
Yalah, kenapa selepas Allah terima taubat, Allah sebut sifat dia penyayang? Ha? Yalah, kenapa selepas tawab? Apa dia? Kerana Allah sayang, Allah terima. Kalau macam tu rahim dululah. Rahim dululah. Ha. Apa dia? Rahmat ya Ustaz. Yalah, kenapa rahim selepas tawab? Rahim selepas ghafur, ha? Lepas apa dosa? Selepas Allah terima taubat? Apa? Allah cintakan orang yang bertaubat. Tapi kalau orang kafir bertaubat, sama juga kan? Lepas Allah terima taubat, Allah ada tak rahmatnya? Ada. Sebenarnya, kita bila kita ada dua kan? Satu, kita nak elak daripada neraka. Benda yang paling manusia tak suka ialah neraka kan? Jadi kita nak elakkan daripada neraka, kita perlukan apa? Ha? Taubat. Punca manusia masuk neraka sebab dosa. Jadi untuk selamat daripada neraka, kita perlukan keampunan. Keampunan itulah sifat tawab ataupun ghafur. Tapi kalau selepas selamat daripada neraka, tak masuk syurga, tak ada makna. Jadi nak masuk syurga pula perlukan rahmat Allah. Jadi tawab ni menyelamatkan kita daripada neraka, rahim memastikan kita masuk syurga. Boleh? Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu sifat pemaaf Allah ni sangat berbeza dengan sifat pemaaf manusia. Sangat berbeza. Apa dia? Allah bila dia ampun, lepas dia ampun, walaupun dosa begitu banyak dan lama, terus Allah boleh sayang. Manusia lepas dia maafkan orang, boleh tak dia sayang terus? Boleh? Tak boleh kan? Ha. Cannot forget. Ha. Cannot forget kan? Ha. Dia kata, saya maafkan awak, tapi jangan tunjuk muka awak dalam masa sebulan. Pemaaf tapi tak ada penyayang kan? Ha. Kalau saya tengok muka awak, saya ingat lagi cerita lama kan? Oh, susah. Tapi Allah yang bunuh 100 orang, bunuh hamba Allah yang tak berdosa, tiba-tiba dia bertaubat, terus Allah masuk syurga ke? KIV dulu, transit dulu. Terus masuk syurga. Hebat tak? Sebab itulah kalau kita boleh maafkan orang, lepas tu kita boleh sayang, oh hebat kita. Kita dah semakin dekat dengan Allah. Kan? Bolehkah? Contohlah orang pecahkan cermin kereta kita kan. Marah kan? Lepas tu dia minta maaf. Lepas dia minta maaf, kita nak sayang dia. Kita beli cermin kereta, kita tak suruh dia ganti. Kita beli cermin kereta, kita back key dan kita hadiah kereta tu kat dia. Orang kata apa pada kita? Orang kata pada apa? Tengok. Dia kata gila. Sebenarnya yang saya buat betul ke salah? Kenapa kata gila? Subhanallah. Saya hanya bagi kereta kepada orang yang buat salah. Allah yang bunuh 100, Allah bagi kereta ke Allah bagi syurga? Kalau saya bagi kereta pada orang yang buat salah, orang kata saya gila, Allah bagi syurga pada orang yang buat dosa syirik. Nak kata apa pada Allah? Nak kata apa? At-Tawwabur Rahim. Oh. Boleh faham? Jadi di sini juga Allah nak bagi motivasi pada hamba dia. Bertaubatlah kepada Allah. Sebab apa? Kamu tak rugi. Lepas bertaubat dapat rahmat. Lepas bertaubat dapat syurga. Tak rugi pun. Bersegeralah bertaubat. Saya kan kalau pelajar buat salah pada saya kan, saya pun bagi tawaran. Siapa-siapa yang minta maaf dengan saya, segera saya akan bagi 5,000. Tangguh tak nak minta maaf dengan saya? Azhar maki saya,
Dia pukul anak saya sampai patah kaki. Lepas tu saya tawarkan Azhar, kalau minta maaf pada saya akan bagi 50,000. Bila Azhar akan minta maaf? Terus. Kenapa? Ha? Ada ganjaran. Berapa? 5,000. Kalau Azhar buat salah pada Allah, Allah minta segera bertaubat dan Allah bagi syurga, bukan 5,000. Kenapa tangguh? Boleh faham tak? Yang ni Allah nak begitu ni. Kenapa tangguh bertaubat? Untung untuk kamu bahkan lebih besar daripada yang ditawakal oleh manusia. Ramai tak yang buat dosa tangguh? Ramai tak? Ramai. Okey. Cukup. Sampai ayat 37. Ya. Okey. Kalau surah An-Nas Ya. kan surah An-Nas. Ya. An-Nas kan syaitan daripada jin dan manusia kan. Ya. Maknanya ada manusia yang syaitan lah kan. Ada. Dia Jadi tahu tak dia tu syaitan? Manusia tu tahu tak dia syaitan? Dia tak tahu, sebab tu dia tak nak bertukar jadi manusia balik. Ya, saya nak tanya, manusia nak tak jadi syaitan? Tak nak. Sebab itulah bila dia tak nak, kalau dia tahu dia jadi syaitan, dia akan terus bertaubat. Tapi dia tak sedar bahawa dia adalah syaitan. Jadi fahaman orang kita bahawa syaitan tu adalah jin, salah, tak tepat. Syaitan ialah sifat kepada makhluk yang derhaka pada Allah, yang jauh daripada rahmat Allah, sama ada dia jin ataupun manusia. Saya bagi contoh ayat lain, Allah sebut secara jelas. Syaitan ada di kalangan jin dan manusia. Cuba buka surah ni. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 112. Muka surat 142. Ja'alna likulli Ah, nabiyyin ya. aduwwan syayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Okey, Allah kata apa? Wa kazalika. Dan Kazalika ja'alna, begitulah ja'alna, kami telah jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwan, musuh. Jadi setiap nabi ni Allah sengaja jadikan musuh. Mana ada tak nabi 112. 112. Ada tak nabi yang tak ada musuh? Tak ada. Ayat ni secara jelas. Setiap nabi kami sengaja jadikan musuh. Okey, musuh nabi ni siapa? Syayatinil ins. Syaitan daripada kalangan manusia dan daripada jin. Jadi siapa-siapa kalau nak tahu manusia tu syaitan ke? Kalau nak tahu syaitan tu daripada orang ke ataupun daripada jin? Macam mana nak tahu beza? Syaitan daripada orang ke daripada jin? Mana kalau yang buat jahat nampak, itu syaitan manusia lah. Sebab tu salah istilah kita, dia kata apa? Perangai kamu ni macam syaitan. Salah. Bukan macam syaitan, memang syaitan. Kamu ni syaitan, kan? Sebab ada syaitan manusia. Bila tak solat, syaitan tak? Syaitan lah. Bila bercakap bohong, syaitan tak? Syaitan. Apa saja yang dia buat benda yang salah, maksiat, syaitan lah. Nak tahu sifat syaitan, cuba buka surah Al-Baqarah. Apa yang syaitan suruh manusia buat? Okey, surah Baqarah ayat 169. 169. Muka surat 25.
Allah kata apa? Sebelum tu Allah kata, jangan ikut langkah syaitan. Kerana ia adalah musuh yang nyata. Lepas tu, apa kerja syaitan? Innama ya'murukum bisu. Syaitan sentiasa menyuruh benda yang jahat. Jadi kalau kita suka buat jahat, itu syaitan. Ataupun kita suruh orang buat jahat, itu adalah syaitan. Yang kedua, wal fahsya. Syaitan suka suruh buat perbuatan keji, dosa besar. Yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan suka suruh kita cakap tentang Allah, tentang agama yang kita tidak ada dalil. Itu syaitan. Saya rasa benda ni halal ni, padahal tak ada dalil. Syaitan itu. Siapa korek hidung bulan Ramadan batal. Itu syaitan cakap lah tu. Sebab apa? Tidak ada dalil. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, Nabi Muhammad SAW dia dibedah Ustaz untuk dibukti. Tapi kenapa Nabi-Nabi lain itu tidak macam itu Ustaz? Kenapa apa? Boleh ulang soalan? Nabi Muhammad dia dibedah. Ya. Dan mencucikannya. Tapi kenapa Nabi-Nabi yang lain daripada Nabi Muhammad tidak macam dibedah? Okey, Nabi Muhammad ni dibedah 2 kali lah. Pertama ketika dia masih kecil kanak-kanak. Yang kedua ketika dia nak Isra' dan Mi'raj. Jadi soalan kenapa Nabi lain tidak dibedah? Saya tanya balik, kenapa nak dibedahkan semua Nabi? Satu, kenapa kita nak semua Nabi dibedahkan? Allah lebih mengetahui siapa yang paling layak dibedah, dan bila dibelah 2 kali, iaitu Nabi Muhammad, menunjukkan apa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik. Kalau saya nak jawab, memang tak ada dalil lah. Cuma kita boleh jawab sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Sebab tu dibelah 2 kali. Dan dibelah kali kedua untuk dijemput naik, jumpa Allah di langit ke-7. Semua para Nabi tak dijemput oleh Allah untuk naik berjumpa Allah di langit ke-7. Sebab apa? Sebab itu keistimewaan khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam peristiwa lanjutan daripada soalan tadi, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, maknanya memang kan ada persoalan kan yang orang kata Nabi bertemu dengan Allah, nampak Allah, ada yang kata tidak. Jadi sebenarnya mana satu Ustaz? Soalannya bukan adanya Isra' dan Mi'raj lah, kan? Cuma itulah berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Ada yang katakan tidak, ada yang katakan dia. Mana satu yang betul Ustaz? Yang betul ialah yang ada dalil lah. Yang betul ialah yang ada dalil. Ulama besar antaranya Imam Zahabi mengatakan memang Nabi jumpa Allah di langit atas pada langit ke-7. Dalilnya apa? Nabi pergi ke langit jumpa siapa? Jumpa siapa? Jumpa Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, ada faedah tak Nabi pergi naik sampai langit ke-7? Kalau Allah tu ada di mana-mana, ada faedah tak? Tak ada faedah lah. Satu. Yang kedua, Nabi pergi di langit terima apa? Solat. Terima solat daripada siapa? Daripada Allah. Kenapa nak terima solat daripada Allah di langit ke-7 kalau Allah ada di mana-mana? Kemudian yang ketiga, bila Nabi terima solat, berapa waktu asalnya? 50. Lepas tu Nabi turun dan jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Minta diskaun daripada siapa? Allah duduk kat mana? Nabi Musa kata, pergi jumpa Allah, minta diskaun. Pergi jumpa Allah lagi. Bila dikurangkan lagi, Musa kata, umat kamu tak larat, pergi jumpa siapa? Pergi jumpa Allah lagi.
Betul tak? Hadis tu jelas. Hadis tu cukup jelas. Jadi kita nak menafikan benda yang jelas, macam kita nak mengatakan matahari tak nampak. Kan? Okey? Dia benar-benar macam ni tak boleh pakai akal. Ada hadis sahih, ada ayat Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, banyak dalilnya. Wallahu alam. Ada ustaz bagi tahu kita dilarang solat sunat selagi kita tidak selesaikan solat wajib yang tertinggal. Tidak ada dalil. Ini menyempitkan agama, kan? Menyempitkan agama. Bila dia tinggal solat dengan sengaja, ustaz kata dia wajib qada. Kalau 20 tahun kena habiskan dulu baru solat sunat. Ini menyempitkan agama. Sedangkan Allah tu sangat penyayang. Allah tu sangat pemurah. Jadi siapa yang ambil pendapat solat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib qada, dalam masa yang sama dia boleh solat sunat. Yang mengatakan tak boleh solat sunat tidak ada dalil. Ada tak dalil niat puasa sebulan? Tak ada dalil. Yang ada dalil innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dalil puasa sebulan ataupun puasa niat satu hari untuk sebulan, tidak ada. Itu pendapat ulama. Tapi bagi saya lah, bila kita masuk bulan Ramadan, semua kita berniat untuk puasa sebulan, kan? Ada orang masuk Ramadan aku nak puasa seminggu je. Tak ada, kan? Jadi bila kita tak terbangun, kan? Bila tak terbangun, kita sebenarnya dah ada niat. Allah Maha mengetahui. Jangan fokus sangat pada niat masuk ke tak. Ada niat ke tak ada. Tapi fokus pada apa? Hasil puasa pada takwa. Kadang-kadang niat tu dia pastikan setiap malam masuk. Setiap malam niat. Kadang-kadang lepas solat tarawih dah niat dah. Nawaitu sauma ghadin, satu Jumaat, satu masjid, kan. Tengok-tengok lepas raya buka aurat. Hasil puasa tak ada, takwa tak ada. Bagaimana sikap Nabi ketika melihat Wahsy? Okey, ni saya akan jawab kemudian ni. Bagaimana sikap Nabi ketika melihat Wahsy? Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ada menceritakan tak sengaja membunuh sebelum diangkat menjadi Nabi. Ada kalimah taubat dia pada ayat. Itu bukan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Tadabbur Al-Quran kena tahu menguasai bahasa Arab? Tak mestinya. Tak mestinya. Tadabbur Al-Quran, orang yang nak mengajar kena tahu bahasa Arab. Tapi orang yang belajar tak mestinya. Berapa ramai yang belajar tadabbur Al-Quran tak kerti bahasa Arab pun. Tapi akhirnya dia faham. Sebab apa? Dia belajar daripada orang yang tahu bahasa Arab. Kalau semua nak tadabbur Al-Quran kena belajar bahasa Arab, agak-agak berapa orang yang pandai tadabbur? Ini dalam kelas ni, berapa orang yang boleh bahasa Arab? Mas muka? Pas orang je rasanya. Jadi tidak wajib, tidak wajib. Ustaz, ada pendapat yang mengatakan amalan kerana Allah, ganjaran pahala ataupun syurga boleh. Allah itu tidak ikhlas. Subhanallah. Ada sebahagian orang mengatakan kalau kita niat buat amal soleh, niat nak pahala, niat nak syurga, sebenarnya tak ikhlas. Salah. Sebenarnya banyak tak hadis-hadis dan juga ayat Quran yang mendorong kita dengan kelebihan dan ganjaran tertentu, kan? Contoh solat sunat 12 rakaat, apa ganjarannya? Siapa yang tawarkan? Siapa yang tawarkan 12 rakaat syurga? Siapa yang tawarkan? Jadi kalau Allah yang tawarkan, tiba-tiba kita tak boleh nak 12 apa ni istana, pelik lah. Dan kita ingat kisah Asyah isteri Firaun. Apa dia minta pada Allah? Apa dia minta? Rumah di sisi Allah. Masa dia kena seksa, kan, dia berdoa pada Allah, dia minta redha Allah ke minta istana? Subhanallah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan, binalah untuk aku sebuah istana di boleh apa?
Jadi Asiah boleh minta, bukan setakat niat, minta lagi. Kenapa tak boleh? Allah suruh tak kita minta? Nabi kata apa? Iza sa'altumullah, bila kamu minta kepada Allah, fas'alu al-firdausal a'la. Mintalah syurga paling tinggi. Jadi Nabi suruh minta syurga, bukan setakat boleh, minta pun boleh. Ada tak orang minta tapi tak ada niat? Ustaz, saya minta syurga tapi saya tak nak ni. Saya nak redha Allah je. Ada tak? Ada. Wallahu alam. Cukup ah? Buka sebelah ni. Kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30 kita sambung tadabbur surah Ibrahim. Tak bulan puasa ke Ustaz? Hari malam mesti ke? Semula? Oh tak, tadabbur ke? Kita mula malam Selasa malam Rabu. Yang setiap malam kita mula Selasa malam Rabu. Jadi lepas solat tarawih, tak apa, tak puasa lagi tu. Kita pun ada meeting malam tu. Okey. InsyaAllah. Selasa malam Rabu mula ya, Ustaz? Ya. Selasa malam Rabu. 10 ya? 10 Ustaz? Dia tengok kita solat berapa rakaat. Kalau solat 23 mungkin mula pukul 11. 10 lepas. Jadi tengok imam nak solat berapa rakaat. Tapi kalau lewat malam pun tak apa kan, sebab sebulan dalam setahun je kan. Mungkin kita tak, kita sambung surah Baqarah. Sambung ni. Mungkin setiap malam kita ambil 3 sambung je. Sebulan ni. Sebulan ni. Setiap malam. Kecuali malam raya lah. Malam raya. Kalau tadabbur malam raya, saya ingat saya seorang je. Dato' Farid boleh ikut Ustaz. Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.